Nampak tak kan? Mungkin sebahagiannya bolehlah kita jadikan ianya sebagai lubuk duit kan. Tapi dalam masa sama juga saya rasa pendidikan itu harus diutamakan juga. Sebab ada yang kata macam, alah tak payah sekolah lah, yang penting buat YouTube channel, boleh buat duit, boleh teruskan kehidupan. Itu salah tanggapan tu sebenarnya kan. Kita tanya nanti. Nak menjadi pempengaruh media sosial ni tanggungjawab besar tau. Besar. Dia dah menjadi macam duta kepada kan. Apa saja yang dilakukan akan diperhatikan. Jadi kita bersama dengan dua figura yang sangat-sangat popular saya rasa. Popular? Oh, ini kalau tak tengok kami dia punya YouTube, seorang dia punya subscribers 1.43 juta. Kita kenalkan siapa dia? Ahmad Akil Zulkifli. Pempengaruh media sosial dan yang cantik manis ini pun boleh keluar hebat juga. Subscribers dia YouTube 603. K. Jangan main-main. Pagi tadi saya tengok, banyaknya. Banyak. Namanya Syaz Zainuddin. Jangan lupa subscribe. Tak buat nanti. Bagilah sikit followers kat kita orang kat sini. Boleh. Okey. Silakan Fadia. Terima kasih bersama dengan kami. Cuti-cuti ni. Akil dari Melaka. Ya, saya dari Melaka. Ni dari Shah Alam. Okey, kita nak tanya. Topik kita, media sosial ni lubuk duit. Ada yang kata betul, buat konten je. Tengok ada dia punya views banyak, lebih daripada 10K. Cing. Jadi benarkah itu yang membuatkan kalian mencuburi diri dalam bidang ini? Okey. Jadi siapa nak jawab? Awak dulu. Akil dulu. Akil ramai followers kan? Akil dulu. Jadi dekat social media ni, orang nampak kita dapat banyak views. Jadi dia fikir kita dapat banyak duit. Tapi tak semestinya kita dapat duit. Sebab ada sesetengah social media, contohnya TikTok, Instagram, kita dapat banyak mana views pun, kita tak dapat duit apa pun. Melainkan YouTube. YouTube ni, kita kumpul duit pula. Kita kumpul views dan kita dibayarlah dengan iklan-iklan yang diletakkan dekat YouTube tu. Jadi dekat YouTube ni ada satu dipanggil monetization, satu requirement untuk orang meletakkan iklan dekat video-video mereka. Jadi mereka memerlukan 1,000 subscribers, dengan 1,000 subscribers tu bermaksud followers lah, 1,000 dan 4,000 jam atau 240,000 minit untuk melayakkan diri meletakkan iklan dekat YouTube tu. Jadi bila dah lepas satu requirement tu, bila kita post video, baru kita boleh letak iklan dan menjana pendapatan dari situ. Menjana pendapatan tu sampai sekarang kan dia punya pembayaran tu. Sebab dia passive income lah. Jadi walaupun kita tengah tidur kan, duit tu still berjalan. Duit masuk duit tu berjalan. Dia untuk long term investment jugalah. Sebelum tidur akaun lain maunya. Bangun tidur lain. Sebab siapa yang tengok akan dapat kalau kita dapat banyak kumpulkan viewers dekat contoh dekat Instagram, TikTok, dia bagi impression dekat agensi-agensi yang besar untuk letakkan iklan dekat kita. Jadi daripada situ kita dapat sponsor, dapat kempen, dapat promotekan produk-produk, macam itulah. Okey, macam Syaz pula kan, macam Faria pun sebut tadi, ianya merupakan satu tanggungjawab yang besar sebagai pempengaruh ni kan, untuk nak mempengaruhi followers ataupun pengikut kita dekat laman media sosial. Macam Syaz sendiri mencuburi, saya boleh katakan kejaya lah juga kan dalam industri ini. Jadi bagaimana Syaz melihatnya? Adakah benar ianya merupakan salah satu daripada sumber pendapatan ataupun dalam masa sama juga untuk memberikan dorongan galakan kepada pengikutnya? Kalau bagi saya dulu, saya start dengan YouTube tu sebabnya hobi. Saya nak cari hobi baru. So saya buat ni, saya tak fikir, masa tu tak fikir pasal duit. So saya start dengan YouTube. Sebab saya dulu fotografer, so just saya nak orang kenal saya sebagai fotografer supaya saya dapat job. Macam tu je. So bila saya dah buat dalam tahun lebih macam tu baru meletup. And then baru saya nampak, dapat duit. Macam, okey. So kiranya saya fikir masa tu YouTube adalah hanya part time. So bila makin lama dikenali, masa mula-mula saya terlalu menjadi diri sendiri. So maksudnya tak ada tapisan, saya tak sangka budak-budak akan tengok saya. So bila saya dah lama dalam YouTube, baru saya macam, rupanya banyak budak-budak Sebab kita masa dulu, kita umur 19 baru nak buka YouTube. So budak-budak sekarang ni kecil-kecil dah buka YouTube. So bila kita dah ada followers yang tinggi, kita ada tanggungjawab yang besar. Sebab kita buat sesuatu, kita akan mempengaruhi penonton kita. So dari segitu saya fikir, saya tak boleh terlalu menjadi diri sendiri. Maksudnya kita kena, sebelum nak post apa-apa, kita kena berhati-hati. Nak post apa-apa memang kena fikir, bukan 2 kali, 3-4 kali. Kadang kena tanya pendapat orang. Kadang kita dah buat video ni, tanya dulu, okey tak kalau post ni? Sebab kadang masa awal-awal dulu, saya tak fikir sangat pasal benda tu. Sebab suka-suka kan? Sebab suka-suka.
So budak-budak mengikut benda yang tak elok. So dari segi tu jugalah saya bila orang dikenali, saya dikenali tu, so macam nak buat apa-apa kena fikir lebih sikit. Jadi Nak buat konten dah berubah lah sekarang ni. Konten dah berubah dari dulu sampai sekarang dah berubah lah juga. Saya lebih kurang je konten. Cuma dari segi percakapan tu, ayat yang digunakan tu, kita lebih berhati-hati. Perkataan-perkataan yang tak sedap didengar tu kita kena kontrol. Konten yang kita buat tu pun kena yang kalau boleh tu semua orang boleh tengok. Sebab kita bukan budak kecil je, bukan yang sama umur saya je. Mak pak semua tengok, malu. Betul. Kalau tengok ala budak ni kurang cerdik, malu mak bapak kata kita ni kurang cerdik, betul tak? Okey, nak tanya Akil juga. Tadi Syaz kata sekarang ni yang tengok YouTube ni semua budak-budak kan, umur semua dan sebagainya. Macam Akil sendiri, sebab kita ni tanya kadang-kadang ramai je yang buat konten ni, tapi untuk mendapat viewers yang tinggi dan sebagainya, macam mana kita fikir macam mana dapat viewers tinggi? Tengok konten macam ni je. Bagaimana Akil strategi tu untuk dapatkan strategi Akil dapat viewers tinggi dan konten tu pun sebenarnya berisi. Okey. Jadi sebelum ni Akil cuma membuat konten saja-sajalah. Kita mula-mula daripada suka-suka dan akhirnya jadi satu komitmen harian kita. Jadi tips dia untuk dapat banyak views, kita kena usahalah. Lagi satu, yang pertama usaha. Setiap hari saya postkan video. Saya hasilkan 2 video setiap hari di YouTube. Ada gaming channel dengan YouTube biasalah Akil Zulkifli channel. Jadi sebelum ni saya cuma buat video sebulan dalam 1-2 je kan. Jadi sejak tahun lepas, saya cabar diri saya untuk buat video setiap hari. Saya hasilkan 1 video setiap hari. Jadi dah lebih setahun saya non-stop buat video dan akhirnya membuahkan hasil. Jadi YouTube ni sebenarnya dia ada nampak macam dia nampak effort kita. Kita selalu buat YouTube dan dia akan tolong boostkan sendiri. Jadi sesiapa saja yang nak jadi YouTuber boleh buat video setiap hari dan insya-Allah memang YouTube tu sendiri akan tolonglah sebab dia macam ada orang kata mungkin kita buat video alah tak ada orang tengok pun. Macam saya pun mula dengan macam tu jugalah daripada kosong. Daripada tak ada orang tengok, masa tu post tak ada orang tengok. Dan akhirnya membuahkan hasil lah. Yang penting kita kena usaha buat video dengan ada konten yang menarik. Dan macam saya, video sebelum ni saya lebih ke arah vlogging macam biasa-biasa je. Sebab saya ingatkan saya punya penonton adalah remaja. Tapi lama-kelamaan makin ramai kanak-kanak, budak-budak yang menonton video saya. Jadi daripada situ saya belajarlah banyak benda untuk menjaga percakapan, untuk buat konten yang lebih berfaedah, yang memberikan mereka bukan sekadar hiburan, jadikan juga bagi ilmu. Macam contoh, kita selit-selitkan. Contoh macam kita buat vlogging, tanya dah solat ke belum. Jadi daripada situ kita dapat bagi sedikit ilmu lah daripada hiburan kosong je semata-mata. Kalau dulu kita kat sekolah dulu kita ada pengaruh rakan sebaya kan. Ni korang ni dah ambil watak tu tau. Saya pengaruh ke rakan sebaya dulu. PRS lah. Saya PRS. Harapnya pengaruh yang baik lah kan. Okey, Akil tidak cakap tentang yalah kita kena ada usaha dan juga kita kena rajin juga kan. Buat video post apa semua kan untuk engagement bersama dengan followers kita. Okey. Kita nak tahu tadi alang-alang Akil pun dah sentuh berkenaan konten. Konten ni kita rasa macam sensitif jugalah sekarang ni sebab kebanyakan daripada viewer ataupun penonton yang suka ni kadang yang ada kontroversi, yang konten-konten yang boleh saya kategorikan hashtag konten sampah lah orang sekarang cakap kan. Tapi sebenarnya konten-konten macam tu pun mempengaruhi juga kan yang mana melihat konten-konten yang dihasilkan oleh pepengaruh ini. Jadi Syaza melihat bagaimana dari segi konten ini? Okey, Syaz. Macam mana Syaz? Macam mana? Yelah, sebab sekarang ni macam orang banyak buat kontroversi, sosial eksperimen. Jadi kadang kita kan orang Malaysia, adab tu penting. Nak buat konten tu. Macam mana Syaz? Bagi saya memang dari dulu saya tak setuju benda-benda macam tu. Sebab tu bila saya tengok bila orang buat silap, saya ambil itu sebagai pengajaran diri saya. Kita pula jangan buat macam tu. So kadang ni diorang buat kontroversi ni sebab cepat nak cepat naik apa semua kan. So kalau macam saya, walau desperate macam mana pun, jangan buat macam tu. So, siapa yang baru nak start juga buat YouTube ke ataupun nak naik dekat social media, kena sentiasa berhati-hati. Sebab rezeki yang kita dapat tu, biarlah rezeki yang berkat. Bukannya rezeki yang dari kontroversi yang tak elok.
Kena jaga juga kan adat sebab kita duduk kat Malaysia. Ya, betul, kat Malaysia. Kita bukannya dekat US, UK boleh buat suka-suka hati. Kita kan Melayu. Penuh adab. Kita mengharap kalau kalian meneruskan bidang ni dengan apa yang kalian cakap tadi, ada integritinya, ada adabnya dan sebagainya kan. Seperti Akil dan juga Syaz, masih muda, kalian masih muda. Anak saya tengok ni. Anak saya, kita mak bapak kita risau. Betul. Saya selalu fikir pasal mak ayah bapak. pun kadang-kadang kenal saya melalui anak-anak. Ya, Jadi betul. ada pernah saya ada kedai. Jadi bila mereka, saya selalu promote kedai saya macam itulah. Jadi mereka datang kedai. Kata anak kenal kan? Dia kata saya tak tahu, anak saya yang kenal awak. Anak saya semua suruh yang datang kedai awak. Jadi ada yang sampai marah juga. Jadi dia kata, sebab awak lah, saya tak dapat tengok TV. Anak saya tengok YouTube muka awak aja daripada pagi sampai ke malam. Tentulah. Tak apalah, dah tukar lah. Saya salah seorang daripada dia lah. Jangan marah saya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Akil dan juga Syaz. Terima kasih sebab jemput kami. Terima kasih. Dan kita nanti-nantikan konten-konten yang berkualiti, yang berinformasi untuk semua pemimpinan kalian berdua ya. Terima kasih. All the best. Terima kasih. Baik.